Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，下午好！ Apa kabar saudara-saudara sekalian? 你们大家都好吗？ Kami berdoa biarlah kiranya saudara dalam kondisi yang sehat 我们的祷告就是上帝保守你们身体仍然健康。 dan saudara siap untuk diberkati oleh kebenaran firman 神 Tuhan. 的话、神的真理要祝福你们，你们准备好了吗？ Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, 在我们听到之前， mari kita menghampiri dan mohon pimpinan dari Tuhan di dalam doa. 我们一起来到上帝的面前，求他带领我们，帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa Surgawi, saat yang paling indah adalah ketika kami duduk diam di hadapan Engkau. 天父上帝最美好的时刻，就是当我们在你面前坐着安静的时候， Untuk mendengarkan sabdamu ya Tuhan. 来聆听你自己的话语。 Itulah sebabnya Bapa, biarlah Engkau teduhkan hati kami. 所以主，求你使我们的心平静起来， Pusatkan konsentrasi kami. 教导我们专注， Beri kami hati yang mau diajar oleh firman-Mu. 赐给我们一个愿意被你话语受教的心。 Berikanlah kami juga kehendak yang mau tunduk pada apa yang Kau kehendaki bagi kami. 也使我们的旨意服在你自己的旨意之下。 Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan atau yang menerjemahkannya. 我们也为做你的两位仆人讲的、翻译的， Biar kiranya Tuhan boleh pakai kami 求你使用我们， untuk betul menjadi alat berkat-Mu 来成为你赐福的管道。 bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. 对今天下午听你话语的人， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， sekitar pertengahan tahun yang lalu ketika kami para hamba Tuhan memikirkan tema-tema yang akan dibahas pada tahun ini, 大概去年中的时候，当我们神仆们聚在一起讨论今年将要讲的这个一系列的道的时候， dengan sumber yang kami pakai, 我们靠我们所有的这一些资料， saya percaya bahwa di dalam pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan, 我相信在神的引导之下， maka kami memutuskan tema-tema yang berkaitan dengan masa prapaskah 那么我们决定在这个大斋戒将要讲的这些主题， itu berkaitan dengan ketakutan-ketakutan yang umumnya dialami oleh manusia. 是牵涉到一般人所经历的惧怕。 Dan saudara, pada saat itu kami tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi di tahun ini. 那么那个时候，我们根本预料不到今年将要发生的事情是什么。 Dan ternyata saudara, di tahun ini ketika pandemi COVID-19 itu melanda dunia, 原来呢，今年我们看到新冠状这个流行病毒 bahkan di negara kita pun mengalami hal yang sama. 已经来到这个全世界，甚至我们这个国家。 Di hari kemarin menurut data pemerintah sudah lebih dari 3.000 orang Nama- yang terinfeksi 昨 COVID-19. 天根据政府所这个发的这个正式资料，中到这个病毒的人已经有3000多个人了。 Dan yang meninggal dunia hampir mencapai 300 orang. 那么死亡的人大概差不多有300个人。 Mendengar hal yang seperti ini 那么听到这样子的一个消息， tentu menimbulkan ketakutan. 当然会使我们心里有惧怕。 Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, tema-tema yang kita bahas di masa prapaskah ini betul bisa melengkapi dan menolong jemaat menghadapi ketakutan yang ada. 所以我们在这个大斋戒、大斋期之内所讨论的这一系列的主题，我相信都能够成为众弟兄姐妹们的祝福。 Kita sudah membahas tema-tema seperti yang tertera di dalam layar ini, saudara 我 sekalian. 们已经讨论了这一系列的主题，就像荧幕上所列出来的主题。 Dan saya percaya selama masa-masa atau minggu-minggu prapaskah ini jemaat benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang 那 ada. 么在这一段的大斋期里面，我相信透过神的道也已经引导，也已经陪伴着你们来面对这样子的一些惧怕。 Dan hari ini di Jumat Agung dan merupakan puncak dari masa prapaskah itu. 那么在今天的受难节，就是我们大斋期的这个最主要的一个日子， Karena besok adalah Sabtu Sunyi. 因为这一天就是礼拜六， Dan pada hari Minggu nanti itu adalah hari Paskah, Rahul- hari kebangkitan Tuhan 礼 Yesus. 拜天呢就是复活节，主耶稣复活的日子。 Maka saudara, di hari ini tema yang akan kita pikirkan bersama-sama adalah the end
of fear. 所以今天我们所要思考的一个主题叫做惧怕的重惧。 Dan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang 那么我 ke-42. 们今天的道的这个根基就是圣经马可福音14章32到42节。 Dan pembacaan firman Tuhan ini akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja. 有中文来诵读这一段经文，马可福音14章32到42节，神的话这样子告诉我们说，他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”他就稍往前走，伏伏在地祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“父啊，阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。”耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心里固然愿意，肉体却软弱了。”耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，对他们也不知道怎么回答。第三次来，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧，够了，时候到了。看啊，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看啊，那卖我的人进了。” Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, tema kita hari ini adalah berakhirnya ketakutan. 弟兄姐妹们，就如刚才我所讲的，我们今天的主题叫做惧怕的重惧。 Dan saya percaya saudara sekalian pun ingin supaya ketakutan-ketakutan yang ada saat ini itu menjadi berakhir. 我相信弟兄姐妹们，你们也非常的渴望今天所有的一切惧怕都赶快结束。 Tetapi ketika firman Tuhan tadi yang kita baca bersama-sama, 可是我们所读的这一段经文，我们看到。 justru dengan jelas mencatat bahwa Tuhan Yesus berada di dalam keadaan yang sangat takut dan sangat sedih. 我们看到主耶稣他处在一个极其惧怕、极其忧伤的一个情况之下。 Inilah satu poin yang perlu kita pelajari hari ini. 这个就是我们今天所要学的一个重点。 Pertanyaannya adalah apakah yang membuat Yesus sangat takut dan sedih? 我们的问题，我们所要提出的问题就是，到底有什么事情使耶稣这样子的惧怕，这样子的忧伤呢？ Dari catatan Alkitab kita tahu bahwa ketika Yesus berada di Taman Getsemani, itu merupakan saat-saat menjelang dia akan disalibkan. 那么从圣经的记载里面，我们看到耶稣在客西马尼园的时候，那个就是他将要被钉在十字架的时候。 Lalu saya mencoba membayangkan seorang yang dijatuhi hukuman mati. 然后我试着在耳边想象一个被判被处死刑的人的状况。 Tentunya saat-saat menjelang dia dieksekusi, 当然他要被处死的时候， saya yakin pasti dia tegang, dia merasa takut. 当然他是非常的紧张，他是非常的惧怕。 Apalagi kalau kita memahami bahwa penyaliban itu adalah satu eksekusi mati yang sangat kejam yang pernah ada di dunia. 更何况呢，如果我们了解所谓的十字架的这个实行，是在世界人类历史里面是其中一个最残酷的实行。 Dan esensi dari penyaliban itu bukanlah kematian, tetapi penyiksaan atau penderitaan yang dialami selama penyaliban itu. 而钉在十字架上的这个最大的苦难，不在于死的那个时刻，而在于前面被逼迫、被鞭打的那个时刻。 Penyaliban sangat berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang ini. 那么当时的这个被钉在十字架的这个实行的这个方法，跟今天被处死刑的整个这个方式都不一样。 Penyaliban itu memerlukan waktu yang relatif lama. 那么钉在十字架需要一个很长的时间。 Sehingga saat-saat penderitaan pun itu membutuhkan waktu yang lama. 因此也需要很长的时间受苦。 Dan bahkan saudara Kompas.com pada tanggal 19 April 2019
甚至呢，一个热报叫做《Kompas》在2019年4月19号告诉我们， memberi ulasan tentang penyaliban sebagai eksekusi yang paling brutal di dunia. 那么他在那边报道说，被钉在十字架是全世界人类历史当中最残酷的一种死刑。 Lalu pertanyaannya, apakah Yesus takut kepada penderitaan salib dan kematian? 那么问题是，耶稣是否惧怕这样子的一个逼迫、这样子的一个苦难、这样子的一个死亡吗？ Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu dengan teliti meneliti 那 Alkitab. 么，所以我们需要很仔细的考察我们的圣经。 Di dalam Injil Markus saja kita menjumpai bahwa Tuhan Yesus menyatakan atau mengungkapkan penderitaan salib itu sebanyak 3 kali kepada murid-muridnya. 那么在马可福音，我们看到主耶稣3次的告诉门徒们关于他在十字架上的这样子的一个死亡， Yaitu di dalam Markus pasal yang ke-8, 9, dan 10. 就是在马可福音第8章、第9章、第10章。 Maka saudara kita bisa memastikan bahwa Yesus sebenarnya tidak takut terhadap penderitaan dan kematian. 所以从这样子3次的记载里面，我们看到其实主耶稣并不怕这样子的一个逼迫，并不怕这样子的一个死亡。 Tetapi mungkin ada di antara saudara yang tidak setuju. 可是呢，也许你们当中有一些人不赞同， Lalu menyangga saya. 然后你们想反驳我。 Pak, yang Yesus katakan kepada murid-murid itu waktunya masih sangat lama sebelum peristiwa itu terjadi. 牧师啊，主耶稣对门徒们说的这一些关于死的这些话，离他死亡的时间是很远的。 Tetapi di Taman Getsemani ini saat-saat terakhir, saat-saat yang sangat dekat dengan peristiwa penyaliban itu. 可是，在客西马尼园呢，那个时间离死亡的时间已经非常的近了。 Tentunya di dalam natur Yesus sebagai manusia, 当然，在耶稣的人性里面， dia juga bisa merasa takut dan gentar terhadap itu. 他也会怕，他也会感到惧怕，感到非常的这个战兢。 Maka saya akan menjawab, iya, dan itu sangat mungkin. 对，这是非常的可能。 Namun di dalam konteks di Taman Getsemani ini, khususnya di dalam kata-kata Yesus dalam doanya, 可是呢，在客西马尼园的这个祷告里面，特别是在耶稣的祷告文里面，我们看到， mari kita lihat Markus 14 ayat yang ke-36. 在14章的36节， Dikatakan di sana katanya, iya Aba, iya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。” Maka dari permohonan Tuhan Yesus ini kita dapat mengerti bahwa yang diminta diambil daripadanya adalah cawan ini. 所以从耶稣的这个祷告祈求里面，我们看到耶稣所求将被撤去的，就是这杯。 Maka yang Yesus takutkan itu berkaitan dengan cawan yang harus dia minum. 耶稣所惧怕的是牵涉到他将要领受的这个杯。 Apakah yang dimaksudkan dengan cawan itu? 那么这个杯到底意思是什么呢？ Saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami apa yang tertulis di dalam perjanjian lama maupun perjanjian 那 baru. 么，所以我们必须就考察旧约和新约所讲的、所写的。 Misalnya saja di dalam Yesaya 51 ayat 17. 比如说呢，在以赛亚书51章第17节， Dan di dalam Yeremia 25 ayat 15. 然后耶利米书25章第15节， Yang di dalam bahasa Indonesia dicatat bahwa piala murka atau amarah Allah 记载到关于上帝愤怒的杯。 yang memang dalam pemikiran Yahudi cawan itu seringkali melambangkan penderitaan sebagai akibat dari murka Allah. 那么在犹太人的观念里面，这个杯的意思就是说，因为犯罪而引起了神的愤怒。 Dan itu semakin jelas di dalam perjanjian baru. 那么在新约里面就记载得更加的清楚。 Misalnya saja di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-10. 比如说呢，在启示录14章第10节， Wahyu 15 ayat yang ke-7. 然后启示录15章第7节， Dan Wahyu 16 ayat 1. 然后启示录16章第1节。 Cawan digunakan untuk murka Allah di akhir zaman terhadap orang-orang yang tidak percaya. 然后这个杯呢，形容在末世的时代，上帝对那一些不信的人所下的一个愤怒。
Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa ketakutan Yesus yang terutama adalah menghadapi murka Allah. 所以在这里我们就很清楚的看到，其实耶稣最主要的惧怕是面对上帝的愤怒。 Hal yang menakutkan bukanlah penderitaan fisik, melainkan penderitaan menghadapi murka Allah. 使耶稣惧怕的不是他肉体上将要面对的这些逼迫，而是他要面对这个领受神的愤怒。 Yesus yang tidak berdosa tetapi karena menanggung dosa manusia, maka dia harus berhadapan dengan murka Allah yang begitu mengerikan. 就是耶稣原来是不犯罪，可是因为承担人类的罪恶，所以他必须面对神的愤怒。 Dan saudaraku, ketika Allah harus menimpakan murka kepada anak tunggalnya di atas kayu salib, 当上帝将要把他的愤怒降在他的独生儿子身上，在十字架上， maka Allah harus meninggalkan dia, memalingkan wajahnya daripadanya. 那么上帝他就要离弃他，把他的脸转移。 Dan kesedihan Yesus yang terbesar adalah ditinggalkan oleh Bapaknya. 而耶稣最大的这个痛苦、最大的忧伤，就是因为被他的天父所离弃。 Dan itu dicatat oleh Injil Markus di dalam pasal 15 ayat yang ke-34. 那么这个在马可福音时 Di mana 5 di 章 sana 34节记载， dikatakan kepada kita, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 圣出的时候，耶稣大声喊叫说：“以利以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴克大尼。”翻出来就是我的神，我的神，为什么离弃我？ Itulah perkataan Tuhan Yesus yang keempat di atas kayu salib. 这个就是耶稣在十字架上所说的第4句话。 Lalu saudara sekalian, mari kita melihat apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di dalam ketakutan dan kesedihan ini. 我们一起要看待主耶稣处在这样子的忧伤、处在这样子的惧怕的时候，他所做的又是什么呢？ Dalam menghadapi ketakutan yang Yesus sedang hadapi dan juga kesedihannya, Yesus datang kepada Bapaknya di dalam doa. 在极其的忧伤、极其的惧怕当中，他透过祷告来到父神面前。 Sorry, tadi ini mati. Aduh. Gimana bisa di tag lanjutan nanti? Dalam menghadapi ketakutan dan kesedihannya, Yesus datang kepada Bapaknya dalam doa. 那么在他极其忧伤、极其惧怕的情况之下，他透过祷告来到父神面前。 Disinilah Yesus menyatakan kepada kita bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan dan pengharapan yang sejati. 那么就在这里呢，耶稣要告诉我们，只有上帝，他是唯一真正力量、盼望的源头。 Allah yang sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kesulitan dan ketakutan yang kita alami. 那么只有上帝，他才能真正的把这个喜乐、把这个力量赐给我们，在我们的困难当中。 Oleh karena itu, saat saudara berada dalam ketakutan, kesulitan dan pencobaan, datanglah kepada Allah di dalam doa-doamu. 所以弟兄姐妹们，当你们处在一种的惧怕、一种的这个困难、忧伤当中，你们要在祷告中来到父神面前。 Dan mari kita pelajari doa Yesus di Taman Getsemani. 我们一起要来学习主耶稣在客西马尼园的祷告， Untuk boleh menjadi teladan dalam doa-doa yang bisa kita panjatkan. 好让这成为我们祷告的这个榜样。 Saudara, Markus hanya mencatat satu kali ucapan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani. 弟兄姐妹们，马可他只有记载主耶稣在客西马尼园的祷告， Yaitu di dalam pasal 14 ayat yang ke-36 yang tadi sudah saya singgung. 就是14章36节，刚才我所提出过的这个经文。 Maka untuk kita lebih bisa memahami permohonan Yesus di dalam doanya di Taman Getsemani, 因此呢，让我们能够更加的了解耶稣在客西马尼园的祷告。 kita perlu melihat referensi dari Injil yang 我 lain. 们需要考察其他的福类福音书， Misalnya saja dari Injil Matius. 比如说马太福音， Karena hanya dalam Injil Matius itulah dicatat 2 kali permohonan Tuhan Yesus di Taman 因为 Getsemani. 呢，只有在马太福音里面，他2次的记载主耶稣在客西马尼园的祷告。
Yaitu di dalam Matius 26 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42. 就是马太福音26章39和42节。 Kita lihat ayat yang ke-39. 39节， Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." 39节，他就稍往前走，匍匐在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。” Ini permohonan yang pertama dari Tuhan Yesus. 这个是主耶稣第一次的这个要求。 Kemudian di ayat yang ke-42 kita melihat permohonan yang kedua dari Tuhan Yesus. 然后第42节我们看到主耶稣的第二次的这个祈求。 Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意志成全。” Nah saudara, di dalam permohonan yang kedua ini kita boleh melihat ada sedikit perbedaannya daripada permohonan yang 那 pertama. 么在第二次的祷告跟第一次的祷告里面有一点的差别。 Kalau di dalam permohonan pertama dia mengatakan biarlah cawan ini lalu, 那么如果在第一次的这个祈求里面，他说愿这杯这个离开， tetapi di dalam permohonan yang kedua dia berkata, "Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu," 可是，在第二次的祈求，他说这杯若不能离开， maka saudara di dalam permohonan yang kedua ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus telah memilih untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh 那么， Bapaknya. 所以我们看到在第二次的祈求里面，主耶稣已经选择，已经决定了要领受他父的这个旨意。 Di sini kita belajar bahwa Yesus berdoa dengan tidak memaksakan kehendaknya, melainkan tunduk kepada kehendak Allah. 在这里呢，我们看到主耶稣祷告的时候，他不强迫他的这个意思，而是服在父神的旨意、父神的意思之下。 Saudaraku, berkaitan dengan doa, 那么关于祷告， kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. 我们可以向神要求任何一个东西， Tidak pernah ada larangan untuk kita boleh minta ini dan tidak boleh minta itu. 从来没有说我们可以要这个，不可以要那个。 Apa saja bisa kita minta di dalam permohonan doa kita. 那么在祷告里面，我们都可以求任何一个东西， Tetapi bukan bermaksud untuk memaksakan kehendak kita. 可是呢，我们不可以强迫我们的意思。 Saudara, doa itu bukan untuk mengubah kehendak Allah. 祷告不是改变神的旨意， Doa itu adalah kita membawa kehendak kita di bawah kehendak Allah. 那么祷告就是把我们的意思放在神的意思下面， Dan biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan 并 kita. 且愿神的旨意成全在我们的生活里面。 Itulah doa yang Tuhan Yesus panjatkan di Taman 这个 Getsemani. 就是主耶稣在客西马尼园的祷告。 Nah, setelah Yesus selesai berdoa, 那么在主耶稣祷告之后呢？ apa yang terjadi dengan dirinya? 那么后来发生什么事情呢？ Jikalau kita melihat Markus 14 ayat 41 sampai dengan 42. 那么如果我们看马可福音14章41到42节， Di sini kita melihat ada perubahan dalam diri Yesus. 那么在这里我们看到耶稣里头有所谓的改变， Dia menjadi tenang dan mengajak murid-muridnya untuk bersiap menghadapi penangkapan yang sebentar lagi akan terjadi. 他心里就非常的平静，并且带门徒们一起来面对将要发生的这个困难。 Sehingga saudara-saudara kita boleh melihat bahwa doa itu memberikan ketenangan, bahkan keberanian untuk menghadapi ketakutan. 因此呢，在这里我们看到，其实呢，祷告带给我们一个勇气，带给我们一个胆量来面对惧怕。 Dan dalam perikop selanjutnya kita bisa melihat keberanian Yesus dalam menghadapi musuh-musuhnya. 那么接下来我们就可以看到主耶稣怎么样勇敢的来面对他的这些敌人。 Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 kita tahu ketika Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga Malkus. 甚至呢，在
这个约翰福音18章，我们看到当彼得把刀伸出来，把马尔图的这个耳朵割了的时候， justru Yesus menegur Petrus, sarungkanlah pedangmu. 那么主耶稣在那边指着彼得说：“把刀收起来。” Dan Yesus menjamah telinga Markus dan menyembuhkan dia. 那么主耶稣在那边医治那个人的这个耳朵。 Kalau kita perhatikan dengan seksama, 那么如果我们仔细的注意， di dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ini, 那么在主耶稣被抓的这件事情上， sebenarnya bukan Yesus ditangkap, 其实不是主耶稣被抓， tetapi justru Yesus yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan disalibkan. 而是主耶稣自己把自己交托给他们抓，让他们把他钉在十字架上。 Sehingga di dalam hati sebuah kekalahan tapi sebuah kemenangan. 所以在这件事情上呢，耶稣不是失败，而是胜利。 Dan kunci kemenangan Yesus adalah ketaatannya kepada Bapaknya. 而耶稣得胜的这个要诀呢，就是在于他顺服天父。 Melihat bahwa ketakutan yang dia alami menjadi berakhir. 弟兄姐妹，我们看到主耶稣所面对的这些惧怕，到最后结束了。那个就是主耶稣在客西马尼园的这个胜利。 Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa kunci kemenangan Yesus adalah ketaatannya kepada Bapaknya. 我再次强调说，主耶稣得胜的这个要诀，就是在于他对于父神的顺服。 Lalu apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? 所以今天我们可以学习什么事情呢？ Saudara, yang pertama kita boleh melihat bahwa karya Allah di dalam Kristus membuktikan penyelesaian akan dosa merupakan hal yang sangat serius. 第一，我们可以看到上帝透过主耶稣基督所要完成的这个救赎计划，是非常这个严肃的一件事情。 Saudara, kita bisa melihat bagaimana Bapa itu dengan rela menyerahkan anaknya tergantung di atas kayu salib. 我们在这里看到父神，他真的牺牲了他的独生儿子，并且任凭他被钉在十字架上。 Dan kita juga bisa menyaksikan Kristus dengan rela tunduk kepada kehendak Bapaknya dan mau digantung di atas kayu 我们 salib. 在这里也看到主耶稣，他完全的降服于天父上帝的旨意，他也愿意牺牲自己，被钉在十字架上。 Disitulah kita melihat keadilan Allah yang menghukum dosa. 在这里，我们看到上帝的公义刑罚罪恶， Dan karena Yesus menanggung dosa umat manusia, 而因为主耶稣他承担了人类的罪恶， maka dia harus berhadapan dengan murka Allah yang mengerikan. 所以他就必须面对上帝可怕的愤怒啊！ Semuanya Yesus lakukan karena kasih yang besar kepada saudara dan saya. 主耶稣做这一切，因为他爱你也爱我。 Dan yang kedua kita boleh melihat bahwa seharusnya ketakutan terbesar setiap orang adalah menghadapi murka Allah. 那么第二，我们看到，我们学习到，一个人最大的惧怕，应该是当他面对神的愤怒啊！ Dan itulah ketakutan dan kesedihan yang teramat yang Yesus rasakan. 那个就是耶稣所感受、所经历到极大的惧怕，也是极大的这个忧伤。 Dan ketakutan itu harusnya ada di dalam orang-orang yang berdosa. 那么这样子的一个惧怕感，应该是处在每一个犯罪的人心里面。 Tetapi manusia yang berdosa tidak pernah menyadarinya. 可是这犯罪的人从来都没有觉悟到这件事情， Sampai kasih karunia Allah menghampirinya. 直到上帝的恩典、上帝的慈爱临到他身上。 Saat itulah seseorang akan menyadari betapa seriusnya dosa. 就在那个时候，一个人才会觉悟到他的罪有多么的严重， Dan betapa mengerikan murka Allah itu. 神的愤怒是何等的可怕。 Sehingga pada akhirnya dia mau datang percaya kepada Tuhan 因 Yesus. 此呢，到最后他要来到上帝面前，相信耶稣。 Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan 为 Yesus? 什么我们必须相信主耶稣呢？ Karena hal ketiga yang kita pelajari, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. 因为呢，我们所学习的第三件事情就是，唯有在耶稣里面有救恩。 Mengapa di dalam Yesus saja ada keselamatan? 为什么只有在耶稣里面才有救恩呢？ Mengapa tidak ada keselamatan di dalam hal-hal yang lain atau orang-orang yang lain? 为什么这个救恩没有在其他的人、其他的事情上呢？ Karena
hanya Yesus yang sudah menanggung murka Allah dan yang telah memenuhi tuntutan keadilan Allah yang bisa membebaskan orang berdosa dari murka Allah yang begitu 因 mengerikan. 为只有耶稣，唯有他已经承担了上帝的愤怒，并且满足了上帝公义的要求，也同时拯救了人类脱离上帝可怕的那个愤怒。 Oleh karena itu orang berdosa perlu datang kepada Yesus, 所以犯罪的人需要来到耶稣面前， mengakui dosa-dosanya 承认他一切的罪， dan mohon pengampunan dari Tuhan, 并且呢求上帝赦免他， serta menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. 并且呢使耶稣立耶稣为他生命中的王。 Maka disitulah ketakutan kepada murka Allah akan berakhir. 那么就在那个时候，对神愤怒的惧怕就会结束。 Lalu kalau sebagai orang yang sudah percaya, apa yang kita perlu lakukan? 那么作为一个相信主之后的人，我们该做什么呢？ Ini hal keempat yang kita pelajari hari ini. 这个就是我们所学习的第4件事情。 Teruslah menjalin relasi dengan Tuhan di dalam ketaatan. 那么我们要透过我们的顺服，继续跟上帝这个建立一个美好的关系。 Menjalin relasi di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. 我们透过祷告，透过读经，跟上帝建立关系。 Saya ingin berkata kepada saudara, jikalau engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus, 我要对你们弟兄姐妹们说，如果你们还没有相信主耶稣基督， maka sebenarnya doa-doamu itu tidak pernah sampai kepada Bapa. 那么你们的祷告从来没有达到父面前。 Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui 因 aku. 为主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有一个人到父那里去。” Sehingga itu tidak perlu percaya terlebih dulu kepada Tuhan 因为 Yesus. 这个缘故，我们预先需要相信耶稣， Barulah doa sampai kepada 我 Bapa. 们的祷告才能达到天父面前。 Saat kita merenungkan firman Tuhan tanpa Yesus yang bekerja melalui Roh Kudusnya, kita tidak akan bisa mengerti 如果 firman 没有 Tuhan. 耶稣透过他的圣灵动工，那么我们也就不会明白神的道、神的话， Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita mengerti firman Tuhan dengan benar. 并且圣灵他才能帮助我们来正确的明白神的话。 Dan saat kita mengerti dengan benar, Tuhan pun ingin kita menghidupinya 并 dengan 且当我 benar. 们明白了，上帝也要我们把它活出来。 Tetapi mari kita introspeksi diri kita. 可是我们今天一起来审查我们自己。 Bukankah sebagai orang percaya seringkali kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? 那么作为相信主的人，许多时候我们也没有看重上帝主耶稣基督的这个牺牲。 Dengan terus-menerus hidup di dalam ketidaktaatan. 我们不断的活在我们的这个叛逆里面。 Maka hari ini saya mengajak saudara sekalian, 所以今天我邀约弟兄姐妹们， mari sebagai orang percaya kita mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kita. 我们作为一个相信主的人，我们要完成上帝所吩咐我们去做的， Dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. 并且呢，我们也不去做那一些他所禁止我们做的， Karena ketaatan adalah kunci kemenangan. 因为顺服就是得胜的这个要诀。 Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. 但愿上帝祝福弟兄姐妹们， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu 天父上帝，我们为你的道而献上感谢， yang kembali mengingatkan kami, 你的道再次提醒我们， bahkan juga menegur kami 甚至也指责我们。 bahwa seringkali sebagai orang percaya 很多时候，作为相信你的人， kami tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. 我们没有看重主耶稣基督的这个牺牲， Dengan terus hidup di dalam 我 ketidaktaatan, 们继续活在我们的叛逆里面。 mohon kiranya Tuhan menolong kami 主啊，你帮助我们， supaya kami terus menerus dengan pertolongan Tuhan taat kepada firman Tuhan. 好让我们靠你而来的力量，继续的顺服于你的话。 Demikian juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini juga mendengarkan firman ini. 我们也要为做那一些听这篇道的人， Mereka yang belum ada di dalam Kristus, 那一些还在基督以外的人， atau mereka yang sedang dalam kebimbangan di dalam pencarian mereka akan Tuhan yang sejati. 或者那一些疑惑寻找正神的人， Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini mereka mau datang kepada Yesus Kristus. 但愿透过这篇道，他们愿意来到耶稣基督面前， Karena hanya di dalam Yesus saja ada pengampunan dosa. 因为只有在耶稣基督里面，罪才可以得赦免。 Di dalam Yesus saja ada penebusan.
在耶稣基督里面有救赎， Dan di dalam Tuhan Yesus saja ada jaminan akan hidup yang kekal. 在耶稣基督里面有永生的保障。 Biarlah kiranya Tuhan saja yang memberkati firman. 求主自己来祝福你的话， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. 奉靠我们的主耶稣基督永远活着的救主， Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. 我们向天父祷告， Amin. 阿门。